Assalamualaikum semua, selamat datang di YTC saya, YouTube channel Master G. Ini kali pertama saya buat ucapan ataupun rakaman secara formal untuk memperkenalkan YTC Master G saya. Bukannya apa, saya ini baru sahaja berjinak-jinak untuk menjadi YouTuber. Apa yang ada di dalam YTC saya? Saya ini bukannya orang di kalangan kebanyakan, di kalangan kayangan untuk mendapat subscriber ataupun view yang ramai, yang beribu itu. Niat saya hanyalah untuk berkongsi berkenaan dengan pengalaman dan juga pandangan hidup kita. Mana yang boleh dijadikan panduan, ambil jadikan iktibar. InsyaAllah. Yang mana yang tak kena ataupun tak berapa sesuai dengan anda, tak perlu. Tak perlu ikut. Tak apa, saya tak mengapa. Because of ia mengikut kesesuaian. Kesesuaian saya dan juga kesesuaian anda semua. Okey. Apa yang ada dalam YTC Master G saya? Di dalam description about, saya hanya menggariskan 5 perkara sahaja. Saya membaca banyak di laman-laman sosial berkenaan dengan untuk menjadi YouTuber yang berjaya, mestilah kita berfokus, mestilah kita ada konten yang berfokus. Namun pada saya agak sukar untuk saya fokuskan kepada satu konten disebabkan oleh saya, kemahiran saya bukan di satu sudut itu sahaja. Saya mempunyai kreativiti di dalam membuat video klip. Saya mempunyai kreativiti untuk membuat puisi. Dan juga saya mempunyai keyakinan untuk berhadapan dengan kamera. Disebabkan itulah saya menjadikan kekuatan ini pada 5 perkara. Pertamanya, kita kongsi, ingat ya, kita kongsi sama rasa, sama jiwa, sama keindahan, sama kesyahduan, sama ketenangan. 5 perkara sama. Kongsi sama rasa, jiwa. Apa yang ketiga? Dah lupa kan? Yang ketiga, keindahan, kesyahduan dan juga ketenangan. Saya ulangi sekali lagi, dan juga saya akan nyatakan description apa 5 rasa itu dari segi rasa, jiwa, keindahan, kesyahduan dan juga ketenangan. Okey. Saya suka ataupun gemar kalau ada masa-masa terluang, kalau ada cuti-cuti panjang seperti kali ini kan, kita ada cuti 3 hari. Maksudnya public holiday Sabtu dan juga Ahad. Dan juga pada hari Selasa, pada hari Isnin kita ada hari keputeraan yang di Pertuan Agong. Selalunya saya akan memanfaatkan 3 hari bercuti ini untuk membuat perkara-perkara yang saya gemari. Namun dalam waktu PKP ini, kita tidak boleh untuk melakukan perkara-perkara yang biasa. So, kalau saya ada terluang masa, saya akan pergi hiking. Saya gemar kepada aktiviti-aktiviti hiking, aktiviti-aktiviti travelling, ataupun saya akan menghabiskan atau memperuntukkan masa dalam membuat puisi. Suatu hari nanti, mana dah tahu saya boleh menjadi pencipta lirik yang terkenal. Kan, itu adalah cita-cita. Tapi ke mana cita-cita saya itu, entahlah. Harap-harap adalah kemajuannya dan rezekinya. Kan? Okey, kalau kita bersebut tentang kongsi rasa, apa yang kita nak kongsikan? Okey, saya akan berkongsikan apa yang saya hadapi, apa yang saya lihat, ataupun apa yang pengalaman daripada teman-teman saya, daripada anda semua berkenaan dengan sesuatu yang menyelubungi hidup kita, yang ringkasnya suka duka kehidupan.
Katakanlah saya pergi travelling, saya pergi ke satu kedai makan ke, saya pergi satu restoran ke, saya menikmati hidangan-hidangan yang lazat, yang sedap. Saya akan berkongsikan di manakah terletaknya lokasi itu, apa yang menu-menu yang sedapnya. Kalau kita ada, contohnya lah kalau kita ada 25 menu, bukannya 25 menu itu yang saya suka, yang anda suka, mungkin satu ataupun dua ataupun lima. Anda yang mana yang lima terbaik itu saya akan kongsikan. Begitu juga dengan kongsi sama jiwa. Kongsi sama jiwa ini dia more kepada sentimental value. Dalam kehidupan kita, kita dengan kawan-kawan, kita dengan teman, kita dengan keluarga, kita dengan ayah, ibu, isteri, suami, anak. Bagaimana kita nak kongsikan jiwa kita itu? Maksudnya, mana-mana saya pergi melihat ataupun pengalaman orang lain, saya rasa itu adalah penting untuk saya berkongsi, nak jadikan pengalaman juga pedoman kepada diri saya sendiri. Mungkin juga kepada diri anda. So, kita akan berkongsi. Okey? Yang ketiganya adalah kongsi sama keindahan. Keindahan ini kalaulah saya ke mana-mana negara, travelling ataupun hiking, saya kongsikan gambar di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Gambar-gambar ataupun sedikit video yang saya pernah kunjungi ataupun yang mana pernah saya mendaki. Di situ adalah kenangan-kenangan terindah saya. Namun, ini adalah permulaan sahaja. Di kemudian hari, saya akan fokuskan kepada satu tempat ataupun kepada satu gunung yang saya pergi mendaki. Contohnya, saya pergi ke Thailand ataupun saya pergi ke Australia. Saya mendaki di Gunung Kinabalu, di Gunung Korbu yang 7G tu kan. Kita akan kongsi apa dia patalarainya, apa dia berkenaan dengan kita nak berjaya ataupun menjayakannya. Itu kita akan kongsi berkenaan dengan keindahan. Yang keempatnya, kita kongsi sama apa? Sama kesyahduan. Sama kesyahduan itu mungkin kita melalui waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang kita tidak dapat untuk mencapai apa yang dihajati. Itu kita akan kongsi. Bukannya kita nak, orang kata nak merintih, nak menangis dalam YTC Master G ni. Bukan. Hanya sekadar untuk saya idamkan, orang kata baru-baru ini saya idamkan contohnya sebentuk cincin permata biru. Memang cantik sapphire blue daripada Sri Lanka. Namun harganya, Allahu Akbar, bukannya murah, mahal. Tetapi saya idamkan sampai ke saya berkira-kira lah untuk mengumpul duit untuk mendapatkan sebentuk cincin itu. Belum kesampaian. Itu saya berkongsi dengan berbentuk kesyahduan. Cuma kalau diri saya bermimpi saya memakai cincin tersebut 2-3 kali, saya akan usahakan dapat macam mana pun. Saya akan berjimat untuk dapatkan cincin itu. Okey, yang terakhirnya, yang kelima, kita kongsi sama ketenangan. Kita penat bekerja. Kita penat melakukan sesuatu. Pada masa yang sama, kita perlukan ketenangan. Ketenangan itu penting. Bagaimana kita ingin nak dapatkan ketenangan? Dengan cara saya ataupun dengan cara anda ataupun dengan cara pengalaman yang saya lihat. Dan kita akan kongsi bagaimana saya merasakan ketenangan itu akan memasuki di dalam jiwa dan raga saya. Itu 5 perkara yang saya akan fokuskan. Cumanya untuk dapatkan subscriber yang tinggi, untuk mendapatkan view yang tinggi, saya bukannya orang yang dikenali ataupun orang yang terkenal.
yang boleh saya dikenali ataupun menjadi video-video ini saya sebagai satu panduan, anda. Anda lah yang boleh membantu saya. Anda boleh subscribe, anda boleh like, anda boleh komen dan juga anda boleh share video-video yang anda rasakan video ini berguna untuk tatapan umum, untuk kawan-kawan saya, untuk teman-teman saya. So kita share benda ini bersama. Nak jadi popular itu adalah di belakang-belakang, di hujung-hujung sekali. Yang penting saya ingin berkongsi dengan anda semua. Okey, ada pertanyaan daripada kawan sahabat baik saya lah. Orang kata sekarang ni zaman BFF, Best Friend Forever. Saya tanya, selama ni kenapa kau tak jadi YouTuber? Kenapa baru minggu lepas kau nak jadi YouTuber? Saya sebenarnya tak terfikir nak menjadi YouTuber ni. Betul, saya memang tak terfikir. Saya cuma uploadkan karya-karya saya di dalam media sosial sepertinya Facebook ataupun di Instagram. Akaun Instagram saya iMasterG. Dekat ya. iMasterG. iMasterGie. iMasterG. Akaun Facebook saya pula ialah Muhammad Hafizi Ismail. Itu adalah nama sebenar saya. Okey, saya upload di situ. Bila saya upload di situ, timbul daripada kawan-kawan, kenapa tak jadikan benda-benda yang saya kongsikan ini di dalam channel saya sendiri, di dalam YouTube channel saya sendiri. Saya kata, tak apalah, saya bukannya nak menjadi orang terkenal. Namun, apabila saya berfikir semula hasil daripada pandangan kawan-kawan, dia akan menjadikan satu tempat yang saya akan refer di kemudian hari, ataupun dia akan menjadikan satu tempat channel saya ini tempat yang saya akan pada hari-hari tertentu ke, ataupun di atas puncak gunung mana ke, di negara yang mana saya kunjungi ke, saya rindukan untuk melihat video-video yang saya rakamkan. Saya akan view lah sendiri, saya akan tonton sendiri. Itu yang sebenarnya. Saya kata, betul juga. Baik saya uploadkan di dalam channel saya sendiri. Ada channel saya sendiri. Namun, tipu. Tipu maksudnya, tipulah kalau saya mengatakan saya tak nak subscribe yang banyak ataupun view yang tinggi. Itu tipu. Memang saya perlukan view yang tinggi, subscribe yang banyak untuk saya uploadkan video-video yang lebih menarik, yang lebih berguna. Betul, tapi itu adalah bonus untuk saya. Kalaulah anda ingin membantu saya, anda boleh subscribe ataupun view ataupun komen untuk saya menambah baikkan lagi apa jua material yang saya uploadkan. Itu sahaja. Okey, ini adalah hari yang ke-6 kan? Okey, ini adalah hari ke-6 saya menjadi YouTuber. Saya tak pasti family saya tahu ke saya adalah YouTuber. Saya tak pasti. Saya harap mereka menyokong saya lah. Okey, cuma kawan-kawan yang terdekat dengan saya dapat tahulah yang saya telah menjadi uploadkan orang kata video-video di dalam channel saya. Itulah saya pun study kan dalam Google, baca jurnal, baca orang kata risalah-risalah macam mana nak menjadi YouTuber terbaik, macam mana nak meningkatkan rating, bagaimana nak dapatkan subscriber, bagaimana nak tinggikan view. Itu saya baca. Itu adalah pedoman saya untuk saya mendapat tindakan undang-undang. Saya baca. Cuma ada kalau yang mana follower saya, boleh saya katakan follower ya? Yelah, bolehlah yang dah subscribe kan. Yang mana yang follower saya yang dah melihat ada 3 video klip saya ada gunakan background music yang copyright punya. Itu yang saya buat sebelum saya terfikir
untuk menjadi YouTuber. Lagu-lagu yang saya masukkan itu adalah lagu-lagu kegemaran saya, adalah berkaitan dengan orang kata kehidupan kita. Kan nak kongsi sama rasa, nak kongsi sama jiwa kan. Yang itu saya uploadkan dalam channel saya. Tapi pada hari Ahad, keesokan hari ni, hari Ahad berapa bulan? Saya tengok. 7 Jun. Pada 7 Jun, saya akan removekan background music itu dan saya akan gantikan dengan background music yang tidak ada copyright. So hari ini adalah peluang untuk saya removekan semula background yang saya dah masukkan music yang ada copyright. Tapi sedihlah kan, sebab jiwa, rasa, kesyahduan music video itu adalah berkaitan dengan perasaan ketika itu. Mood lakonan adalah orang kata sinonim, ada chemistry dengan lagu tu. Saya akan tengok tau, bila saya akan buat video, saya akan tengok mood saya akan tengok latar belakang, tempat mana, lokasi yang saya akan shooting, music mana yang saya akan gunakan. Saya akan study dulu mood itu macam mana. Okey, kalau anda semua boleh membantu saya bagaimana saya nak jadikan benda ini lebih menarik ke, ataupun ada pandangan macam mana saya nak remove background music tu ke, boleh komen tau, boleh bagi pandangan. Saya perlukan benda-benda itu sebab saya ni baru 6 hari menjadi YouTuber. Okey, agak sedih jugalah saya nak remove. Contohnya ada satu video klip tu taklah 100% dia berkisar kepada based on true story saya, tetapi adalah dalam 40%, 30% perasaan itu ada. Bila saya rasa saya dalam keadaan yang syahdu, dalam keadaan yang sedih, emosi itu ada. Contohnya boleh di sebelah kiri ini adalah video klip untuk Hari Raya. Okey, video klip Hari Raya itu saya ada masukkan elemen-elemen yang orang kata lagu Hari Raya, tapi ada lagu Hari Raya yang sedih, ada mood yang gembira. Tapi pada ketika itu saya punya perasaan bercampur baur dan saya sebab, saya sedih. Adalah 3 ataupun 4 take yang saya kena buat semula ucapan Hari Raya. Kalau saya dah sedih, kalau dah emosi dah ada dalam diri tu, susah untuk saya berkata-kata macam ni. Dan yang lain-lain, kalau ada video klip ataupun ada video yang terbaru, sebelum saya post, saya akan buat pre-post dululah, untuk mana-mana yang menanti ke, mana-mana yang tertunggu apalah material saya yang akan datang, saya akan buat pre-post di dalam 2 orang kata akaun media sosial saya. Saya akan mempromosikan di dalam Instagram Master G itu, dan juga di dalam Facebook Muhammad Hafizi Ismail. Tapi kalaulah anda tahu cara macam mana lagi, komen bagi tahu saya. Saya nak belajar ni. Saya nak belajar demi perkongsian semua. Okey, yang selainnya, saya mendoakan agar yang mana yang berjinak-jinak nak menjadi YouTuber, lakukan daripada sekarang. Yang mana yang ada kreativiti, mulakan daripada sekarang. Jangan nak upload satu video itu perfect. Jangan.
Mana yang material dah ada, kita upload. Cuma kita nak tahu macam mana cara uploadnya, macam mana cara editnya, macam mana nak tukar, nak masukkan benda itu, benda ini. Buat dengan orang kata dengan satu keyakinan, disiplinkan diri. Masuk dulu di dalam channel tu, channel anda tu. Katakanlah ada orang komen, ada orang bagi pandangan nasihat, itu penting untuk kita orang kata mempertingkatkan tahap kefahaman kita untuk kita memperbaiki mana yang kurang. Itu penting. Yang mana yang baru tu. Saya baru hari ke-6 dan memberi nasihat kepada orang-orang yang nak jadi YouTuber pula. Saya rasa tak salah nasihat saya ini kan, because of nasihat itu kan satu kata rempah ratus dalam kehidupan. Satu lagi, saya akan orang kata di sebelah kanan saya ini, ini gambar-gambar yang waktu PKP kan, waktu Ramadan. Gambar-gambar yang saya mencubalah resepi dan juga masakan. Tetapi saya tak rasakan saya akan berkongsi cara masakan saya itu. Cuma masakan saya itu terlalu simple saja. Orang kata untuk saya makan sendiri kan. Tu saya tak rasakan saya akan berkongsi berkenaan dengan cara-cara saya memasak itu. Saya lebih suka berkongsi tentang 5 perkara kongsi rasa itu yang saya sebutkan sebelum ni. Okey, so bantu saya akan bantu anda. Kita sama-sama berjaya apa jua lapangan ataupun career yang kita ceburi. Okey, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Okey, saya YTC Master G minta undur diri pada kali ini. Kawan-kawan semua, YouTuber semua, follower semua, ingat ni ya, satu kata-kata hikmat daripada saya. Senyumlah dari hati, bahagia menanti pasti. Senyumlah dari hati, bahagia menanti pasti. Okey, saya pergi dulu. Bye.